Ini ma jahiltu, ya Tuhan ajarlah banyak aku masih jahil. Wa dzakirni ma nasitu, dan berilah keingat kau yang telah aku lupa. Rabbi shrah li sadri, ihlafan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan wamaklah apa itu simpul lidahku. Yafqahu qawli, supaya faham perkataanku. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوقات التي تكره فيها الصلاة هي 5: بعد العصر، وبعد الصبح، ووقت الزوال، ووقت الطلوع والغروب. تكره فيها صلاة لا سبب لها. أما ما له سبب كقضاء راتبة وكسوف وجنازة فلا تكره فيها. Malam ni kita nak belajar mengenai dengan waktu yang dimakruh kita semaya. Dengan artinya dalam masa 24 jam yang Tuhan buat untuk manusia ni, maka tidak semua waktu ni boleh kita semaya belaka. Walaupun semaya ni berupa ibadat, tapi ibadat ni ialah kita buat mengikut apa yang Tuhan nak. Kalau kita buat benda tu tak serupa dengan Tuhan nak, walaupun belah mana comel di pandangan kita sekalipun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, bila kita nak buat benda ke Tuhan, kita kena buat serupa dengan hak dia nak. Dan dalam banyak-banyak benda yang kita kena jaganya supaya kita ni tidak buat benda hak tak kena dengan Tuhan, ialah mengenai dengan waktu. Waktu 24 jam ni, waktu mana, ketika mana hak boleh dan ketika mana hak tak boleh. Kata dia, ketika hak yang dikira makruh kita semayanya ialah 5 masa ni makruh kita semaya. Walaupun semaya itu benda comel, tapi dah tak kena tepat. Kata dia, pertamanya lepas asar. Bila sudah kita semaya asar, maka kita dilarang semaya dalai. Lepas pada subuh, lepas semaya asar, lepas subuh, dan waktu tari zawal ni, tari gelecek dia panggil, tari gelecek. Ketika gelecek tari, orang panggil tu hari diri lah, hari diri. Dan waktu tari duk tengah naik, dan juga waktu tari duk tengah jatuh. Tari tengah jatuh, tari duk tengah naik, semua hari diri. Lepas maya subuh, lepas maya asar ni, 5 saat, 5 time ni dilayak kita semaya. Sikit lagi dia oyak, kenapa yang kita dilayak semaya dalam saat ketika 5 ni? Dia sebutnya, tukrahu fiha salatun la sababa laha. Semua waktu-waktu ini makruh semaya ya, tidak ada sebab. Semaya sendiri itu dibagi dua. Ada semaya yang ada sebab, dan ada semaya yang tidak sebab. Semaya yang tidak sebab ni buat saya rajin ke semaya. Itu orang panggil semaya tak sebab lah. Dan jarang-jarang sangatlah semaya yang tak sebab. Umumnya semaya ni ada sebab berlaku. Amma ma lahu sababun. Ada pun semaya yang hak bahasa jenis ada sebab, ada kerenu, ada punca, ada elatnya. Belah mana misal qada iratibatin, seperti kita semaya qada ratibah kita panggil kafir fardu. Kita nak ajar diri kita, nak latih diri kita supaya kita ni rajin buat ibadat hak bahasa jenis sunat, hak bahasa jenis sukarela kita panggil. Itu orang panggil semaya kafir fardu. Kalau kita baca dah itu, tiba-tibanya tinggal. Ada masa-masa tertentu kita tinggal semaya kafir fardu. Tak ada semaya yang belum pada zuhur, ataupun lepas pada zuhur, ataupun belum pada asar, ataupun lepas belum isya atau berapa semua sekali. Tinggal. Ketika tu mulanya kita qada. Kita qada arti kita denda diri kita. Nak malas sangat, nak kerja banyak sangat, nak buat kalut sangat. Tahu dah tanya semaya ni buat kalut boleh. Jadi bila kita tinggal semaya hak sunat macam ni, kita diminta qada. Nak ajar diri kita supaya kita duduk keadaan lepas, semua keadaan solat, semua keadaan warung semua. Ketika tu bila kita semaya juga qada hak jenis ni, maka semaya lagi tu kami semaya yang bersebab, semaya yang ada sebab. Maka semaya hak ada sebab ni lagu mana? Apa namanya, boleh ke tak boleh kita nak semaya di time 5 tadi? Kata dia, amma malahu sababu. Ada sembahyang yang ada sebab tu benar. Qada iratibatin, seperti kita qada
kusufin ataupun semaya kerana sebab gerhana. Bila gerhana tari gerhana bulan kita pun semaya. Dia semaya ni semaya yang ada sebab. Sebab apa? Sebab gerhana. Wa janazatin atau semaya mayat. Bila kita semaya mayat, arti semaya ni ada sebab. Sebab apa? Sebab ada orang mati. Fala tukrahu fiha, maka memang tidak dimakruh hadis. Maka memang tidak dimakruh. Tidak dimakruh. Semaya hak jenis ni tidak. Apa nama ni? Tak apa. Tak apa. Kenapa? Kerana semaya hak tak boleh, tak ada semaya hak tidak sebab. Pasal nak semaya tiga apa. Semaya ni dalam kitab-kitab mereka dia panggil sunat mutlak. Tapi bila semaya tu ada sebab tu benar ki orang mati, koki masuk masjid, koki gerhana, koki hapus semua sekali. Hak lagu ni orang panggil hak semaya ada sebab ni, maka tak apa semaya, lepas pada semaya asar, lepas pada gapo. Kita sudah semaya asar rajak mayat jenazah, tak ada apa-apa. Sudah semaya asar tari gerhana, tak ada apa-apa. Sudah semaya asar apa nama ni, buat sunat qadha, sunat rakibah, tak ada apa-apa. Kerana semaya ada sebab pada kis. Baiklah, ia tidak beri semaya yang tika ni kenapa? Ni elak yang dia akan sebut di para hadirin semua. Elak ni termakan semua pada perkara-perkara lain yang tidak disebut sini. Wasirrun nahyi at-tawaqqi min mudahati abadati syamsi. Wasirrun nahyi apa nama ni? At-tawaqqi min mudahati abadati syamsi. Kata dia rahsia syarak layan ni, kata dia ialah nak mengelak diri daripada serupa dengan penyembah-penyembah berkait. At-tawaqqi min mudahati abalati syamsi, apa nama ni, mengelak diri daripada serupa dengan penyembah berkait. Kita orang Islam diajar beribadat pada Allah dalam caranya sendiri. Tak boleh tiru-tiru orang lain. Ni orang panggil, sebab tambah sebut tadi, elak ni ini walaupun untuk benda ni, tapi hakikatnya dia merayak semua pada benda-benda lain. Islam mengajar manusia Muslim ni supaya hidup atas muka dunia ni buat cara dia sendiri. Jangan tiru orang Yahudi, jangan tiru orang Nasrani, jangan tiru jenis gapo sekalipun, jangan tiru. Mu ada Tuhan betul benar, mu ada Nabi betul benar, mu ada kitab betul benar, dan mu ada cara mu sendiri. Boleh yang mikir, hidupmu sebagai orang Islam, mu kena bentuk satu cara sendiri, baik pun jenis ibadat, baik jenis gapo. Ibadat, hak kita panggil ibadat, ataupun dalam gerak kerja sehari-hari ni pun, dia nampak beza bahawa kita ni orang Islam. Mana kalau orang mari luar negeri, dia tak kenal lagi orang Islam ni belah mana, orang tidak Islam belah mana, dia boleh tengok, ni betul orang Islam. Betul lagu ni, betul orang tidak Islam. Jadi dalam masalah semaya ban pasal kita diminta kena buat cara ibadat Tuhan dalam cara kita sendiri. Jangan tiru-tiru dengan orang ni. Jadi sekarang dalam banyak-banyak orang yang pasal jenis beribadat ni, ibadat sembah tari. Jadi sembah tari ni dia ibadat tika mana? Tika tari naik, tika tari jatuh, tika tari diri. Tika tari diri mula menyembah tari lah. Tika tari naik mula menyembah tari lah. Tika tari jatuh mula menyembah tari lah. Jadi boleh yang demikian kalau musmaya juga tika-tika ni, nampak nak serupa dengan dia. Apa dia? Jadi boleh kerana serupa ni lah, maka kita dilarang apa nama ni, buat benda ni. Kamu ingat seorang guru di India lah, bila timbul masalah janggut-janggut ni. Di India ni kuat benar cakap janggut-janggut ni, janggut Isa apa semua sekali. Dia kata mu kena reti Islam, ajar orang Islam ni supaya hidup bersendiri. Mana kalau kita kecek cara orang moden kat kebudayaan, Islam membentuk sendiri kebudayaan yang dia sendiri, dia tidak campur dengan orang lain. Papah, nisa, taruh, janggut ni merupakan satu uniform bagi orang Islam. Kalau pegawai Kristen ada uniform dia, polis ada uniform dia, polis hutan ada uniform dia, askar darat ada uniform dia, askar laut ada uniform dia, kastan berapa ada uniform dia. Maka uniform bagi orang Islam ialah janggut, serban. Ini uniform orang Islam. Dan cara janggut orang Islam tak serupa dengan janggut orang lain. Orang lain nak tiru juga, itu masalah dia lah. Tapi kita mesti faham bahawa cara hidup kita berserban, janggut itu orang. Ini uniform yang Allah Ta'ala beri pada orang Islam. Dan tak boleh kita nak tiru-tiru cara orang lain. Bentuk makannya. Ini kalau orang tengok kita balik punggul, tak boleh cek dia ni Islam. Kau berapa betina kau jaga tak boleh cek. Ini bukan cara Islam. Islam orang boleh cek. Tengok depan pun tengok cek orang Islam. Tengok belakang, tengok miri, tengok berapa boleh cek Islam. Islam, Allah Ta'ala mengajar supaya Muslim ini hidup dalam bentuk dia bersendiri.
So, jadi rahsia layan semayan ketika ini ialah nak mengelak diri jangan boleh kita ni serupa dengan penyembah-penyembah tari. Baki lagi manusia orang semua tari ni kan apa? Ikut kita falsafah al-milal wal nihal dia. Kita dia kerana manusia ni memang dia terpengaruh dengan benda hok pelik sikit pada dia. Benda hok dia berasa pelik sikit dia terpengaruh lalu. Mana dia jatuh hati dia berasa lemah. Dalam banyak-banyak benda yang mempengaruhi manusia ni matahari. Kalau mentari ni bila dia naik sebelah timur ni maka segala burung beriak lembu kubah ayam itik manusia gapo hok selama hok semalam tu senyap sedu masuk dalam rumah habis. Tubik hari habis tubik rumah hari popah. Ini kuat pengaruh mentari. Kuat pengaruh mentari ni siapa orang nak tidur dalam rumah pun tak jadi. Karena pun mentari naik. Orang malah pun jadi rajin bila tu. Hotel dia sedar habis. Bila mentari jatuh masuk lubang gelap gubuk habis, hok mana rajin tu terpaksa balik rumah lembut, burung masuk sarang, manusia balik rumah, lembu kubah masuk kandang habis. Ini kuat pengaruh mentari terhadap makhluk. Kata dia boleh yang demikian. Kita kira hok ni dah Tuhan tadi. Kita kira hok ni Tuhan. Maka semua kata dia. Dia ceritanya. Begitulah orang semua tari, orang semua hati, orang semua gapo pun dari segi pemikiran dia mempunyai barang-barang ni mempunyai pengaruh bagi apa ni bagi kedudukan alam seluruhnya. Ekor dia tak apa lah itu. Alhamdulillah lah kita jumpa Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang membuat bagi tahrir sendiri. لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون kan. لا تسجدوا للشمس ولا القمر, mu jangan sujud pada mentari dan pada bulan, dan mu kena sujud bagi Tuhan yang membuat mentari itu sendiri. Apa itu tali-tali berjaya-jaya dengan barang-barang semua tubuh pada Tuhan yang membuat mentari dan bulan itu sendiri. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وبعث الداعية والنشاط. Rahsia yang kedua yang kata dia ialah menimbulkan rasa rajin. Menimbulkan rasa rajin. Bila Allah Ta'ala layan kita, bila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita qada semaya-semaya sunat dilepas mayasa baik, maka itu merupakan satu peluang Allah Ta'ala nak menimbulkan rasa rajin dalam hati kita. Jadi kalau kita pas mayasa pun tak boleh qada sunat, pas main murid tu tak boleh alfah semaya sunat tak boleh qada sunat, maka hok malah rasanya boleh hok malah. Jadi dia. Tapi bila orang tertinggal kapit-kapit fardu ketika lain, maka bila ditahu syarat beri peluang kita ni qada alfah asal pas murid, alfah asal pas sibuk gapo. Ketika pada orang rajin tak, dia boleh beri peluang pada tubuh dia ni tunjuk rajin beribadat Allah Subhanahu wa taala. Kata dia rahsia tadi. ففي تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار قضاء الوقت. Jadi oleh yang demikian, tapi ta'til pada menikah ta'til sama dengan melumpuh. Oleh yang demikian di dalam melumpuhkan waktu-waktu ini, dalam menikah waktu-waktu ini daripada semaya-semaya sunat tadi, menambah lagi kemega manusia untuk menunggu waktu qada. Hak malah tu. Bila lepas maya sah pun tak boleh qada. Bila lepas maya subuh pun tak boleh qada, maka koho mari lagi perasaan nak malah tu. Bila tak semaya sunat zuhur, bila mari lepas asar kan, aku nak qada tak boleh, tunggu lepas asar tu betul guru kata tak boleh semaya, dia tak jaga, tunggu saja. Mari murid pula buat pula. Akhir sekali hak malah nak senang balik kau malah qalamu tamu tak qada. Jadi oleh yang demikian syariat beri peluang kepada manusia qada lepas semaya asar, walaupun Muslim mungkin tak boleh semaya, qada lepas semaya maghrib walaupun apa supaya semaya tak boleh. Untuk beri peluang pada hak malah jadi rajin. Bab ma yuhba min an-nawafil. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فقيل له أما نهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد. Kata dia riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh semaya 2 rakaat lepas pada semaya asar. Penuh Nabi kita sudah semaya asar juga, bangun pula semaya 2 rakaat. Lalu sahabat tanya, "Ama nahaitana an hada?" Ya Rasulullah, bukan kau penuh mulai kami daripada semaya sampai asar? Itu mengajar pada kami bahawa mulai kami semaya lepas asar.
Hari ni aku tengok musbaya 2 rakaat. Tak payah asal. Apa lagu mana pula ni? Dia kata, jawab Nabi, faqala, huma raka'atani kuntu usallihima ba'da dhuhr. 2 rakaat yang aku sembahyang lepas sembahyang asar tadi, ialah ganti 2 rakaat yang biasa aku sembahyang lepas pada zuhur. Selama keninya aku duduk sembahyang lepas zuhur 2 rakaat, tapi fasaghalani anhuma alwafd. Tapi oleh kerana ada orang mari ke rumah aku ramai-ramai tadi, maka tak ada aku nak sembahyang, duk kalau sibuk dengan orang, berapa akan nasi kau, berapa kecek kau, berapa, maka menyebabkan 2 rakaat hak biasa aku duk sembahyang sunat lepas zuhur tu tinggal. Sekarang ni aku qada lah lepas sembahyang asar. Iaitu menunjukkan bahawa qada sunat lepas sembahyang asar ni tidak apa. Di samping memberi peluang pada orang kaluk, orang malas, tak apa, beri peluang pada dia, tunjuk rajin dia tunjuk warak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وقالت عائشة رضي الله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار 12 ركعة. Itu hadis yang pertama menunjukkan bahawa Nabi penuh semaya qada sunat lepas pada semaya asar. Hadis yang kedua ni pula hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah kata Nabi SAW, "Idza ghalabahu naumun." Bila sekali-sekala dia mari mengatuk doa, tengok siapa orang panggil nak selak mata pun tak ada. Au maradun, ataupun dia sakit doa, sakit berat, sakit apa ni, orang itu ni kepala, ke berapa lah, maknanya menyebabkan nak sembahyang sunat tak terdaya. Falam yaqum tilkal lailata, yang menyebabkan dia tidak boleh bangun tahajud di malam tu, shalla min awalin nahari 12 raka'atan. Maka dia sembahyang di sebelah pagi 12 rakaat. 12 rakaat hak biasa Nabi duk sembahyang malam-malam, hak kita panggil sembahyang tahajud atau sembahyang witir tu, 12 aku saja 13 tu. Ada masa-masa Nabi tertinggal kerana mengatuk doa. Dia kan Allah panggil tak tahu, tak urut tubuh, kemari tak urut, kemari tak sihat tu, apa Nabi apa boleh buat? Hidup apa ni, tidur jelah. Kepada bila berlaku benda-benda gini, Nabi mengatur doa, tak jaga sembahyang tahajud, tak urut doa, bangun pagi esok kan tu pagi hari lagi Nabi kita qada tadi 12 rakaat. Waktu dia duduk. Ini para hadirin semua. Ni Nabi ni orang panggil, kalau kita kira gini enggak 24 jam tak ada kosong. Kalau Nabi ni kalau sepuluh tuk guru kita lah ni, tuk lebar kita lah ni. Lah ni kalau jadi tuk guru sikit, tuk lebar sikit, tak ada lah kita ni. Kena pondok dah, cedung pondok dah, beli pondok ni jadi tuk guru lagi dia ni. Kerja kita 24 jam mengajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia orang panggil tuk guru juga, dan dia lah tuk guru yang sebenar. Tapi bila-bila tuk guru pun kita tengok dia sembahyang pun dia sembahyang sunat pun dia sembahyang sunat, mengajar pun mengajar, bersyarah pun bersyarah, pergi melawat orang sakit pun pergi, perang pun pergi, patu apa orang panggil, jumpa dengan orang jauh-jauh pun pergi. Jadi 24 jam hidup dia ni, walaupun dia orang panggil tuk guru, tapi tidak paku tubuh dia tu di tempat-tempat, bahkan 24 jam tu diisi belakang dia sembahyang, dia jumpa dengan orang, dia buat surat, kau panggil askam apa ni, kirim pasukan di perang pun dia bersyarah, dia buat sana tulis surat apa semua sekali. Jadi orang yang begini keadaan tentulah ada masa dia letih, ada masa dia ngantuk, yang menyebabkan sembahyang tahajud di malam buta ni ada masa-masa tertentu tertinggal kerana mengatuk doa. Bila mengatuk doa dan tinggal ni, bangun pagi pas sembahyang subuh kan, pagi hari lagi qada sembahyang tinggal sembahyang. Tak berkat gua nak hai itu. Tak kira tak berkat gua nak hai itu. Bila Nabi Musa alaihi salam doa, kita dan panggil sembahyang hajat lah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adab al-alim. Tuhan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa qaumahu zinatan wa amwal. Tuhan, mu ni beri kepada Firaun dan mu beri kepada wazir-wazir Firaun, anak buah Firaun, zinatan, perhiasan hidup, wa amwalan, harta benda fil hayati dunya, dalam hidup dunia ni. Rabbana liyudillu an sabik.
Kata Musa, Tuhan, dengan sebab harta mubir dia banyak, perhiasan rumah tangga dia begitu sekali banyak, maka benda inilah yang menyebabkan dia menyesatkan orang lain sama daripada menuju ke jalanmu. Dia kesat. Dia pun membawa orang lain sesat sama. Kerana orang yang tidak nampak akhirat, dia sibuk dengan piti dia sibuk dengan harta benda apa semua sekali ni. Rabbana tumis ala amwali. Musa doa lagu mana? Tuhan, aku minta padamu tolong lenyapkan harta benda dia. Rabbana tumis ala amwalihim, aku minta padamu lenyapkan harta benda dia, wasdud ala qulubihim, aku minta padamu supaya mereka kemah hati qulub dia, fala yu'minu, hingga sampai dia tak boleh beriman, hatta rawal azab al-alim, hingga sampai dia beriman tak gah tengok neraka baru beriman. Ini doa Nabi Musa pada Allah Taala, minta Allah buat lagu tu berperang. Itu yang dengan sebab mengikuti harta banyak orang yang dia leka tak jumpa. Sudahlah dia orang lain nak kena pun tak jadi dia. Pada sibuk harta dia banyak. Orang tak pengaruh dengan harta dia. Aku minta padamu dua kali. Pertama, aku minta lenyapkan harta benda dia. Yang kedua, aku minta ikat kemah hati perut dia supaya dia tak boleh masuk iman dalam perut dia. Menyabar sangat. Biar masuk dalam kubur. Baru tukar tu boleh beriman. Tu yang jawab mana dia? Qala qad ujibat da'watukum. Tu yang kata, doamu dua beradik ni, Musa dan Harun ni, mustajab dah. Aku terima dah. Aku raih dah. Permintaan itu aku boleh terima. Tapi ingat dua kali. Fastaqima. Qala qad ujibat da'watukum fastaqima. Nak aku minta balik mu-nya pula, mu kena istiqamah. Wala tattabi'ani sabil alladhi la yu'minun, dan kamu jangan ikut sekali-kali jalannya orang tidak beriman. Balik aku je mustajab doamu, dan balik mu kena istiqamah. Jangan agak aku seorang. Balik aku mustajab, balik mu buat pasti-pasti jangan. Jadi ini para hadirin semua, apa namanya, doa yang diguna oleh kita sebut kepada sini tadi. Jadi walau bagaimanapun doa siang malam pagi petang Nabi jadi Nabi ni kalau tak ada doa malam, dia berdoa siang hari. Fadhil. Nabi terus. Baik. Faman kana lahu wirdun fa'aqahu an dhalika 'udrun fayanbaghi alla yurakhkhisa li nafsihi fi tarkih. Kata Imam Ghazali, oleh yang demikian mana-mana orang yang ada wirid, maka maka dia tersekat daripada nak berwirid oleh mana-mana uzur, maka saya kira janganlah dia beri peluang kepada diri dia pi tarkih untuk tinggal tengah sendiri. Bila mu ada wirid, kata Imam Ghazali, wirid ni kita pun Melayu pun panggil wirid ke tak? Pahmai subuh kita baca gani, misai pahmai subuh kita baca gani. Dalam kitab dia ni, kamu duk perhati dia tinggal banyak ni. Kitab ni sebab kitab kecil ni. Ini sebab kitab dia ni kitab kecil. Dia rekasan daripada kitab besar. Maka bila kita tengok hak ni surah asal dia kita panggil Ihya Ulumuddin, maka tu kitab kita ni tinggal banyak. Tinggal memiliki dengan wirid Isnin. Hari Sabtu lagu mana wirid, hari Ahad lagu mana wirid, hari Isnin lagu mana wirid, hari Rabu, hari Selasa, Jumaat, gapo dia wirid. Semua dia royak berlaku dalam kitab Ihya, tapi dalam kitab ni tinggal. Kerana dia kira hak ni sebagai wirid, dia tidak menjadi keperluan bagi umum. Jadi walau bagaimanapun Imam Ghazali ni seorang tok guru yang suka benar bahasa jenis wirid ni. Hingga siapa kok rajin-rajin kita wirid lah ni pun kita ada main wirid pula. Tapi Imam Ghazali dia bawa jenis wirid yang dalam seminggu tu dah lain dah. Hari Ahad baca gani, hari Isnin baca gani, hari Selasa baca gani, hari Rabu baca gani, Sabtu baca gani. Dan benda tu tulis penuh di dalam Ihya Ulumuddin. Dia akan ada masa insya-Allah kita baca. Jadi kata dia, Imam Ghazali kata kalau mu bahasa jenis orang, bahasa wirid, bahasa kaki wirid, maka sekali-sekala bila tinggal wirid ni, aku nak pesan kamu jangan buat tinggal apa kata tinggal, jangan beri peluang pada tubuh badanmu, pada jiwamu. Kalau tinggal apa kata tinggal, jangan. Bahkan bila mu tinggal satu wirid, mu kena qada. Ada cara lagu tu, lama-kelamaan mu tak ada lagi peluang untuk nak tinggal. Mu akan berasa bahawa mu terikat dengan wirid-wirid. Itu dia. Itu mana kata dia? Faman kana lahu wirdun. Kepada orang yang ada wirid, fa'aqahu an dzalika uzrun.
maka kebetulan menyekat hati dia oleh mana-mana uzur daripada itu, fayam bari alla yurakhis nafsi fitarki, maka saya jangan diberi peluang untuk diri dia meninggalnya. Jangan raja tinggal wiri. Kalau tinggal juga qada, itu kata dia. Bal yatadarakahu fi waqtin akhar, dia bahkan kena atas dia yatadarak. Yatadarak maknanya ilmu balik. Qada lah terpanggil. Bahkan menjadi kewajipan dia ilmu balik ataupun keruk balik semula fi waqtin akhar, di waktu lain, hatta la tamila nafsu ila da'ah, hatta la tamila nafsu ila da'ah wa rafahiyah, supaya hati dia, jiwa dia tidak nak sangat kepada ad-da'ah wa rafahiyah. Ad-da'ah ni maknanya orang panggil hidup sajalah. Setengah kita ni bila boleh pakai rumah tangga pun ada, petik pun ada, ada saja. Duk gedi bau, duk gedi apa, duk gedi oh, ada juga lagu tu. Kata dia, mu jangan beri peluang, mu jangan beri peluang pada tubuhmu, pada hatimu suka bahasa dia saja. Oleh demikian, kalau mu ada tinggal mana-mana wirid, baik bahasa ngatik, baik bahasa baca Quran, baik bahasa jenis ngaji, baik bahasa jenis ngajar. Ngajar ngaji ni di kalangan kita berlari, dia tidak masuk dalam wirid. Wirid ni bahasa jenis ngatik, bahasa jenis baca Quran Allah ya kursi ni wirid kalangan kita Melayu. Sebenarnya wirid tidak begitu saja tu. Waktu pun dipanggil wirid, hak ni kita ni pun ngajar ngaji ni wirid juga. Wirid ambo dah. Malah jemaah, malah kami malah jemaah ngaji ngajar. Wirid kawan dah, malah kami kawan pergi ngaji, malah jemaah kawan ngaji. Sebagai wirid tu. Itu dia. Atau wirid kawan dah, lepas maya semua baca Quran. Pipi kedua pipi. Wirid kawan dah kena hari bangun pagi gak sedekah budak tu ke apa semua. Ini orang panggil wirid ni mengandungi hak bahasa kata, mengandungi hak bahasa buat, mengandungi hak bahasa fikir. Kadang-kadang kita paksa diri kita lepas mayam warid ke atau belum warid ke 5 minit, kita duduk, kita pergi awal balik saja cengok mikir belah mana aku kali mati mana-mana lima gak. Ini pun orang panggil wirid juga, berfikir satu saat untuk apa di masa depan kita. Jadi bila lagu ni, dia kita anggap wirid, dia kita buat perpanjangan ni. Kalau tinggal, maka mu jangan tinggal dulu. Mu kena ganti. Bila lagu ni, di saat lain. Supaya tubuhmu tidak berasa susul, duduk saja. Fatadarukuhu hasanun ala sabili mujahadatin nafsi fayuqsadu bihi alla yaftura fi dawami amal. Kata dia fatadarukuhu, maka keruk balik atau bayar balik semula hak luput itu comel. Mengikut cara mujahadah. Mujahadah hak kita panggil jihad. Mujahadah maknanya paksa diri sendiri buat benda hak dia tak setuju. Kita tahu macam wirid, hati kita tak buat apa setuju. Baca Quran, kau mengaji, kau mengajar, kau ni barang-barang hak nafsu tak pelagani belakang. Kita paksa juga nafsu kita buat hak tak punya ngani dia, kerana kita yakin barang ni berguna untuk dia. Paksa lagu turun tu orang panggil berwirid. Paksa lagu ni comel supaya masuk dalam senarai orang yang berjihad. Supaya bertujuannya Allah yastura fi dawami amali, supaya dia tidak futur. Futur maknanya orang panggil lemah. Tidak lemah, tidak sejuk, tidak lemak di dalam meneruskan kerja-kerja dia. Habislah tu masalah sembahyang. Sembahyang fardunya dengan sembahyang sunatnya, dengan sembahyang wiridnya. Dan sembahyang sunat orang lusuk kita baca baru ni, ialah sembahyang sunat istikharah. Okey. Sembahyang sunat istikharah, bacaan dianya ia mudah-mudahan tahap kuliah, lepas tu tahap qul huwallah. Lepas tu doa lah Allahumma inni astaghfiruka sebagainya tu. InsyaAllah kita harapnya setiap orang kita di kampung, untuk guru, untuk lebat, untuk kampung, untuk berapa pun, semua mesti berusaha untuk pandai berlaku supaya maya, supaya ajak, supaya istifharah, supaya berapa ni. Jadi kita kira jadi apa ni, amalan kita berlaku-laku. Bila sekat tu malam ni pula masuk kitab Asrar Zakat, bab mengenai dengan rahsia-rahsia zakat. Selain pada sunat di bayangan masalah di jenazah saja. Yang pada tu boleh sunat ajak. Sunat ajak ni sunat ajak tak boleh. Dia semaya hok ada sebab. Semaya ajak ni hok akan datang. Semaya ajak ni bahasa Persia hok akan datang. Nak turun nak turun rumah, nak masuk puasa. Ini ajak-ajak ni benda hak lepas tu, kau benda hak akan datang.
ajak ambo nak bini, ajak ambo nak buat rumah, ajak ambo nak tu tak nak tu rumah, ajak ambo. Jadi ajak ni benda hak akan datang. Artinya sebab tak ada lagi. Sebab tak ada lagi. Jadi hak lagu ni orang panggil tak boleh lah. Dan duk perhati-perhatinya semaya ajak so je hak tak boleh. Kerana sebab dia panggil sebab mutaakhir. Dalam kitab-kitab fiqh ni sebab mutaakhir hak tak boleh. Sebab mutaakhir makna sebab tu lewat mari dia mari lepas pada mayat dulu baru mari benda tu. Itu kita bagi. Ada pun orang pasal masuk masjid. Mayat masuk masjid apa? Kis mayat. Apa ni mayat apa? Kis masuk masjid. Jadi masuk masjid tu dulunya mayat. Kemudian kemudian jenazah, mayat jenazah. Jadi orang mati dulu baru sembahyang. Tak kira gerana dulu baru sembahyang. Jadi sebab hak dulu tak apa, sebab kemudian tidak benar. Kerana ketika tu dia jadi simbol dengan penyembah mentari. Wujud dulu baru sembahyang. Tak apa lah. Khotullah ya. Dia gini. Ihya Ulumuddin ni kita pekoh pun dia, kita sal pun dia. Dia campur habis pekoh dengan sal. Jadi oleh demikian istilah-istilah yang dipakai oleh dalam kitab pekoh semua itu kadang-kadang berlain istilah dia. Dan apa nama ni, masalah istilah ni tak boleh marah sama dia. Istilah kita hak bahasa kuah kunyi, hak bahasa gola kuah kunyi, kita nak guna gola. Tak ada apa-apa. Ini kita kawan guna hak ni nak guna gola. Hak bahasa bubur sate itu kawan nak bagi singgah. Dia nak kata gua ada kau. Ada istilah. Istilah dah mau pukulnya ni dia bagi. Istilah kawan pukulnya tak diri. Dia nak kata gua ada kau. Istilah kawan. Dia kawan ni kalau pukulnya dia tak diri tu. Lagu tak ada apa-apa istilah. Jadi orang nak iyalah itu bila siapa kau perikap apa panggil supor dengan penyembah mentari ni haram lah. Imam Ghazali ni dia tidak berapa didik kita ada ambo duk pakai buah dia. Kebanyakan ambo duk pakai buah dia. Dia tak berapa didik orang ni haram dia baru berhenti. Dia suka sebut makruh. Bayani makruh. Makruh tu bagi dia haram dah tu. Kenapa kalau aku kata makruh arti bayang hak tengah berhenti. Dia tahu dah bayang berhenti nak buat juga. Nak hati haram nak baru tak berhenti. Baru nak berhenti. Tak kena. Dia didik tasawuf. Dia didik kita supaya apa saja orang nampak Tuhan masa muka kat. Boleh buat jangan kata jangan buat nanti gitu dia baru nak berhenti. Mu tengok Tuhan masa muka pakai jalan lah tu. Itu didik orang tasawuf lain pada didik orang fiqh. Orang fiqh kata kalau masa muka tu buat lah. Dia tak dihukum lagi. Kita lagi. Dia mesti setuju nah didik kata tasawuf. Pegangnya ajar kat orang. Haram ni, tak sebut haram. Sebut makruh. Makruh makna benda yang dibenci. Siapa dia benci Tuhan? Allah. Bila Tuhan benci, dan awak juga. Tak patah benar. Nak tunjuk, dulu baru nak benci. Dan sebenarnya, bila kita buka Quran, kita apa ni, kalam Allah sendiri. Memang campur gaul. Tak tahu ayat pekoh mana, tak tahu ayat saum mana, tak tahu ayat sifat 20 mana, campur berapa ialah Quran tu kan. Dia tak ada kata juz yang pertama ha pekoh, juz yang kedua ha tasawuf. Dah. Juz yang pertama dalam teori TV itu ada saum, ada pekoh, ada semua mereka ya tak. Kerana teori dia panggil pala satan bagi seluruh Quran. Jadi Imam Ghazali dia sengaja buat kitab dia dalam bentuk dia serupa Quran. Supaya bila orang baca Quran, baca kitab dia, dia bahasa serupa ya kitab membuat dengan Quran. Kerana bercampur gaul ayat itu ayat apa. Dan memanglah Islam sendiri ni bahasa jenis apa. Dia tak boleh. Tok pekoh, kita ni buat kita amal kita ni dalam bentuk pekoh. Tak terlibat dengan saus sikit habis. Tak benar. Orang saus pula, orang ngaji saus pula buat cara saus dia. Tak kira dah pekoh. Tak benar. Orang ngaji saus dia kena bulu, dia kena bacuk punya. Pekoh, jangan ngaji pekoh dia kena bulu baru saus, baru dia jadi Islam. Kalau tidak dia berat jadi pekoh saja, jadi saus jadi punah jadah. Kitab Asrar al-Zakat. Ja'ala Allah Ta'ala az-zakata ihda mabani al-Islam wa ardafa bi dhikriha as-salata
التي هي أعلى الأعلام. فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Tengok, bila kita buka, bila kita ngaji kitab tasawuf ni, kitab tasawuf Syafu Fiqh ni, cara dia buat bab tak sepon, bab dalam kitab fiqh. Bila kita buka Fathul Mu'in, ke Fathul Qari, ke Fathul gapo ke, dia tidak kata kitab asrar zakat. Dia kena tulis kitab zakat dalam kitab fiqh. Kitab ni bab zakat. Itu kalau kitab fiqh. Tapi kitab dia ni, dia tambah sepatut lagi asrar, rahsia zakat. Rahsia ni bagian sulit. Bagian sulit. Mana kau tengok sekali, kau tak apa lagi tentang rahsia. Apa nama ni? Imam Ghazali sengaja dia nak isi orang supaya bila orang buat sekarang jangan buat ikut kulit. Hak kulit pun kena buat, hak bawah pada kulit pun kena perhati juga. Jadi zakat walaupun mu diajar supaya memberi zakat, tapi waktu memberi zakat mu jangan zakat mu kena sila kata bau pada zakat. Apa ni rahsia zakat tu tak boleh. Ya, benar-benar gitulah disebut dalam Ihya Ulumuddin. Inilah kelebihan apa ni orang tasawuf atau Ihya Ulumuddin ataupun Imam Ghazali. Karena bila dia berwayak satu benda, dia tidak wayak benda hak luar. Dia bila wayak hak luar, dia wayak hak dalam. Dan itulah Islam dan iman. Islam campur dengan iman, reti dengan ihsan, barulah orang panggil agama. Kau ni dah jadi balas semua dalam hati nak butuh. Cina butuh, pegang gadapan, dia malu semua. Orang kapung ni, orang hok tu leban. Dari segi fiqh memang boleh Cina butuh. Dari segi fiqh memang boleh kadang-kadang. Nggak ada sepuh kita nak buat kapung lah. Tapi dari segi Islam, dari segi agama, dia tengok, semati kan ni, rupa Cina butuh ni semati. Kau nak betul. Masalah semati tak semati ni jadi balak. Kalau kata tak semati, mana muka tak tu nak kesarak dia terjadi. Tapi dari segi Islam yang jatuh. Ya, kau Islam ni ajar kau orang menikah. Petang, terali pagi dia. Kau lagu tu dah hikmat menikah. Hikmat menikah ni bukanlah. Menikah ni bukanlah aku terima nikahmu. Pasal-pasal tanya aku cerai lah. Itu nikah cara sahih. Nikah cara Islamnya ialah bila kita akad qabul, ijab qabul dengan puan, itaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ana aftakhiru bi takasul aulad. Islam mengajar manusia supaya berambil di antara mamak dan timur ni untuk menimbulkan rasa kasih mesra, rasa sayang dan rasa musyawarah. Kau kawan selama kawan tak ada wari ni, bila kawan nikah dengan tina ni, maka pok dia jadi pok kawan, mak dia jadi mak kawan, adik jadi adik ipar kawan, pok dawa dia pok dawa kawan. Ni asas dia nikah. Nak suruh berkembang tu wari, nak suruh berkembang hubungan ni. Jadi kalau cerai nikah, cerai pagi, mana hikmat nikah ni? Orang panggil Cina butuh tak ada ikut kabut lah. Tu dia tu. Pas kemari pula masalah akhirat peluk Nabi kita bermegah-megah dengan anak ramai. Anak ramai wan nikah semalam bila naik subuh kita lalu secerah. Apa nikah lagu nyanyi jadi balak di antara orang nikah dari di fiqh saja dengan orang nikah fiqh dan tasawuf satu. Itulah masalah apa namanya. Akak dia beli tanah, kan bos ribu tu benar dia akak dia beli 200. Memang sah mati lah. Dah jual beli, ada jak kabut, tak sah warna. Tapi begitu kau bilanya al-baih Islam. Jual beli Islam begitu kau bilanya. Tapi ibadah tak salah satu kerana hak dia mahu nak campur, hak dia kata makan suku-suku. Itu dia duduk. Salah. Ja'alallahu ta'ala az-zakat ihda mabani Islam. Allah Ta'ala buat zakat ni satu daripada mabani. Mabani maknanya tapak binaan. Tapak binaan Islam. Islam ni dimisal seperti bangunan sebuah. Bila Islam ni dimisal ibarat bangunan sebuah dan bangunan ada tiang-tiang dia, maka satu daripada tiang segi dalam Islam ini ialah zakat. Wa ardafa bi dhikriha as-salata allati hiya a'la al-a'la. Dan Allah Ta'ala letak zakat ni di sebelah belakang daripada sembahyang. Di mana saja ayat yang menyebut perihal sembahyang ada lah ekor dia tu zakat.
Di mana saja ada ayat yang menyebut perihal semaya, maka mesti ekor dia tu ada menyebut pula perihal zakat. Jadi kalau semaya dikira kotia seri dia tunggu, maka zakat merupakan dia kacau dia. Dia apa nama ni, bangunan di negeri Arab ni bahasa jenis kemuh. Kemuh dia ni bahasa hak dia tengah sekutu. Lepas tu kiri kanan tu dia pacai nak tali tu kan. Kita budak-budak sekau, gabung-gabung askar masuk hutan tu. Biasa lagu tu lah, dia buat kemuh. Dia setengah. Lepas tu apa nama ni, kiri kanan tu tali pada pacai. Dia hak tengah tu peti cara tengah. Dia hak pacai kiri kanan tu peti cara kiri kanan je kan. Tapi walau bagaimanapun, kalau salahnya rutuh hak tengah juga, terbalik hak tengah juga, rukuk dengan kemuh ngau yang pelemah ni. Maka dia tengah tu dikira semaya. As-salatu imaduddin. Semaya ni dia tengah. Hak lain tu zakat lah, puasa lah, haji gapo tu dia hak ni, hak pacai hak kiri kanan. Jadi kalau cabut hak ni tak utuh lagi. Tapi kalau tak semaya, maka tak ada dia tengah. Bila tak ada dia tengah tu kemuh tu tak ada. Dan kalau sebalik pun balik atas tamu juga. Apa nama ni, apa mumpul makan. Jadi pada orang tak semaya, ibarat orang tak ada dia. Tak ada dia hak tengah. Maka kemuh tak jadi kemuh. Dan kalau terbalik dia tu pun, maka terbalik atamu. Nak nyawa tak boleh lemah. Itu mana kata dia, wa ardafa bidikriya as-salata. Dan Tuhan ekori menyebut zakat ini dengan semaya. Semaya rajun allati hiya a'la al-a'lam. Semaya yang dikira alam yakin. A'lam tu maknanya apa ni? Alam tu maknanya dia. Bukan makna alam. Nama orang dia tinggi. Bukit tinggi dipanggil alam. Di dalam banyak-banyak dia yang mustahak di dalam kemuh ialah dia semaya. Dia penuh. Faqala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa aqimus salat naklah kamu semaya dengan cermat. Pasti ekor dia tu wa atuz zakat. Di mana saja ayat yang meminta kita semaya, serentak dengan itu Allah Ta'ala minta kita berzakat. Jadi kata kita kata ni, mu boleh faham sendirilah bagaimana pentingnya zakat. Jadi benda-benda lagu ni kalau kita kata tak sebut. Kalau kita kata tak sebut. Bila sebut zakat, tak sebut zakat lah, zakat auto, zakat padi, zakat berangkat. Tapi kenapa ya zakat tu diletak pada sebut semaya? Ini tidak kerja aku kata dia. Nak ngaji harga ni, ngaji lain lah. Ngaji kita tahu. Kata kita ekor. Waqala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Begitu juga hadisnya. Itu dia buat contoh-contohnya. Kalau kita buka kitab salat, dia banyak lagi dalil dia. Dari segi hadisnya kan Nabi kata, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangunkan atas 5 benda. Pertama, syahadat la ilaha illallah, dan syahadat apa namanya Muhammad Rasulullah. Yang keduanya iqamus salat. Iqamus salat kita panggil semaya dengan cermat. Amba tak sibuk nak mendirikan semaya takut orang faham semaya dan diri. Semaya dengan cermat. Kita zakat, memberi zakat. Bukan terima zakat. Terima zakat tidak jadi rukun baik, tidak rukun Islam. Kalau rukun Islam ni beri zakat. Terima ni tak ada senarai. Jadi kepada orang yang benar-benar nak jaga rukun dia, orang ni mesti rajin buat itu. Orang yang benar-benar Muslim, dia tak perlu duduk terniun siapa tak ada pria. Dia bisa tak orang ini bukan orang Muslim yang jaga rukun. Orang yang nak jaga rukun Islam sungguh lain pada rajin semaya, dia kena rajin buat kerja, siapa kau pekat dia boleh beri zakat. Pada zakat fadi, zakat perniagaan. Sebab tu orang kata kalau orang yang jaga Islam sungguh, maka orang tu lebih Islam lagi. Hatta dari segi ekonomi pun dia kena lebih. Kerana rukun Islam itu ialah memberi zakat, bukan menerima zakat. Basami Ramadan, lepas Ramadan, wa hajjil baiti, dan naik haji. Itu pun man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang kuasa. Tengok para hadis. Pada haji dengan zakat ni sama-sama syarat laku. Beri zakat pun orang kuasa. Orang tak kuasa, orang zakat aja dia.
Haji pun atas kuasa. Kalau orang tak kuasa, tak wajib haji. Walaupun beri zakat pun ada syarat, naik haji pun ada syarat, tetapi hak manis tata'a ni dia tidak sebut tu zakat. Dia tidak kata wa ita'i zakati man istata'a liman istata'a. No. Bila ayat mana, hadis mana pun tak ada liman istata'a. Beri zakat ni rukun, tapi untuk orang kuasa. Untuk orang tak kuasa tak payah beri zakat. Tuhan tidak sebut. Nabi pun tak pernah sebut, Tuhan pun tak pernah sebut. Kerana dia kira memberi zakat ni barang boleh berlaku. Tak ada orang yang tak kuasa beri zakat. Ia tak boleh beri zakat tu apa? Sah dan mumalah. Situ duduk. Sah dan muli masa malam. Kerana peluang orang panggil kemudahan asasi yang aku buat untuk beri zakat ni penuh. Di atas aku beri langit, di bawah aku beri bumi, pas tengah-tengah ni aku beri bermacam-macam tumbuhan. Pas mana peluang yang menyebabkan tak boleh beri zakat juga dia? Kau tidak tu malah dah. Situ duduk. Ada pun haji. Haji ni memang luar daripada dugaan, luar daripada kebolehan. Masalah kapal laut, masalah kapal terbang ni bukan semua orang boleh beli kapal laut. Kadang-kadang orang rajin buat kerja belah mana jutawan pun nak beli kapal sebesar juga. Jadi dia lah. Sebab tu rapat Abu Manis tapa lain saja. Ini hari kalau orang titik banyak kata lagi ke Mekah juga tu ada kemungkinan. Perang kau, peropok kau, kapal bocor kau, kapal terbang tak ada kau berapa kau. Diri dia macam Manis tapa tu dia buat. Ada apa masalah zakat? Masalah zakat tak ada. Saya kata zakat dia beri pada orang yang berkuasa ya. Ada. Maka senang. Artinya tiap-tiap orang diminta bekerja keras. Nego kau nenek kau apa saja kau siapa kau tak ada boleh beri zakat. Dia tak ada orang di muka dunia ni yang Allah Ta'ala agak tak boleh beri zakat saja. Kerana peluang dia terbuka luas untuk cari harta. Tak beri zakat, tak beri zakat juga tu tidak kerana aku, dah kerana mu malah. Kalau syarah goni pun mana ni. Kalau kita ni kalau ada lidah molek syarah goni orang akan gaji buat kita. Tak ada orang tak muka dunia. Tak ada orang Islam tak muka dunia buat semalah. Lagu mana? Pada di kita jadi tu lebah pun nanti terima orang beri Allah tak kena banyak. Itu pun bila masbuk. Tu sini masbuk dua baru ni. Minggu lepas hari bahagian. Bila Nabi sebut al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dia tidak kata al-ulama'u warasatul Nabi Muhammad dah. Ulama-ulama ni waris Nabi-Nabi. Dia tidak kata ulama-ulama ni waris Nabi Muhammad seorang dah. Ulama-ulama ni waris Nabi-Nabi. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi di muka dunia ni waris kita dan kita ni waris. Alim ulama kita banyak apa yang Nabi kata begitu. Apa yang Nabi tak kata al-ulama warasati. Ulama-ulama ni waris aku seorang. Dia tak kata begitu. Jawabnya supaya sifat-sifat yang ada di banyak Nabi-Nabi itu kena berlaku kita. Nabi Nuh tukang perahu. Nabi Daud tukang besi. Nabi Muhammad peniaga. Nabi Sulaiman raja besar. Empire. Nabi Harun pensyarah. Nabi berapa lagi. Jadi sebanyak-banyak ciri-ciri dia boleh panggil. Sifat-sifat istimewa di Nabi-Nabi itu dia ada berlaku di Tuk Guru. Janganlah Tuk Guru ni. Tuk Guru ni mengajar Quran. Tuk Guru pun mengajar Quran. Itu juga. Tuk Guru tu pun mengajar Quran juga. Tuk Guru ni pun mengajar Quran juga. Tantuk Tuk Guru. Peladan kau seorang. Tukang besi kau seorang. Tuk Gotu kau seorang. Tantuk. Tak kena. Jadi kita ni jual. Ambil sifat Nabi Muhammad seorang. Itu pun tak sepenuh. Sifat Nabi Muhammad. Mengajar lagi. Perang lagi. Gapa lagi. Ambil sikit. Lepas kita duduk bahasa kita orang Nabi aja. Benda-benda gini ni kena tekan, kena sebar, kena keluar. Dia orang putih tak setuju benar kalau kita pakai tak wayak benda gini. Orang putih. Nah, ini politik tu. Dia mau setuju, dia mau tak setuju pun benda dah. Itu dia duduk. Dia orang ngaji nahum. Dia kata orang ngaji nahum sendiri, hadis semua. Ia kita ngaji nahwu ni ada ulama nahwu orang panggil al-Farra, ada orang panggil al-Sajjaj, ada orang panggil al-Kasai.
Ada berapa lagi nama yang lama-lama dah tinggal. Al-Farra makna tukar samuk kulit. Ulama besar lah nahu. Az-Zajjaj ni tuk guru dua botol. Dia botol jamiah gitu ni mustahak untuk berubah. Al-Kasa ini tuk guru Kasa ni Kisai ni tuk guru tenungkai. Dia tenungkai terkenal dengan nama penungkai. Maka bila-bila ngajar nahu dia. Apa lagi banyak Tuk guru kita yang kita sejarah, orang tak kenal nama dia, tapi kenal belajar dia. Al-Kisai nama berapa dah tahu tahu tapi nama Kisai bukan nama dia, belajar dia. Belajar dia penungkai. Az-Zajjaj dua botol. Al-Warra dua ketah untuk jamiah itu penjual ketah, penjual hamba berapa orang jamiah ni semua itu. Tapi kita dah ni jadi tikaman dah. Baiklah. Jadi wahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah kepada orang yang kuasa. Ingat dah. Padanya zakat pun syarat juga. Tidak semua orang wajib zakat. Maka orang yang tertentu jaga ada hari siapa ni sok bergapo. Jadi apa ya Tuhan tidak sebut man istata'a waktu zakat? Sebut man istata'a ni untuk haji je. Kerana untuk zakat walaupun ada syarat, tapi syarat ni lah pada hakikatnya semua manusia ni ada peluang berlaku untuk menunaikan rukun zakat. Tapi haji, walau belah mana dalai, walau belah mana kaya, belah mana sihat pun, ada perkara-perkara tertentu yang luar daripada kuasa kita, iaitu masalah pelayaran, masalah tengah jalan. Wasadada al-wa'id 'ala al-muqassirin, dan Allah Ta'ala memberi kecaman, memberi ancaman yang begitu hebat kepada orang yang cuai memberi zakat. Kepada orang yang cuai memberi zakat, Allah Ta'ala memberi ancaman yang hebat. Lagu mana? Faqala walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Kepada orang yang menyimpan emas perak ni harta benda lah. Jamiah itu orang main mah perak, orang tidak guna cek, orang tidak guna duit ria, orang tidak guna sekali, apa dia orang guna emas tu. Oh jamiah apa mah putih timun di Kelantan kan. Kepada orang yang duk simpan emas dia, perak dia, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak mendermakan Allah, abashirhum bi'adabin alim. Naklah Muhammad dikumu dia, dia dengan senyum wayak dia, Allah aku nak wayak berita baik kamu, iaitu Tuhan nak berguna lakum. Cara Tuhan nak menyanyi. Tuhan buat menyanyi kepada orang kedekut, iaitu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad dihukum orang tu, diwayak berita baik, senyum simpul bahawa Tuhan nak bunuh kau. Itu cara menyanyi. Apa arti? Artinya Tuhan, bila Tuhan buat menyanyi pada satu orang, maka orang tak patutlah duduk dalam keadaan begitu. Wa ma'na al-infaq fi sabilillah ikhraj zakat. Tuhan kita ni kata, arti yunfiquna fi sabilillah ni apa dia? Ikhraj zakat, waktu zakat. قال أحنف بن قيس كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي في أطفائهم يخرج من جباههم. dalil bahawa yunfiqunha di sini maknanya beri zakat, bukan derma-derma biasa, tidak. Kata dia Ahnaf bin Qais kata gini, satu hari aku duduk beramai-ramai dengan orang Quraisy, tiba-tiba tengah begitunya lalu satu orang sahabat Nabi yang terkenal namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata dia Abu Dzar lalu, bila lalu tu dia syarah, dia berdakwah. Dia kata basyiril kanizina, tuan-tuan semua berilah beritahu satu berita baik kepada orang yang kedekut. Berapa dia berita dia? Bikayyin fi dhuhurihim, Allah Ta'ala akan gonyus tereka di belakang dia, yakhruju min junubihim, tereka tu akan jala tubik ikut lambung dia. Wa bikayyin fi aqfaihim, dan tu akan gonyus tereka tu pula atas tekak dia, yakhruju min jibahim, tubik ikut dahi dia. Tereka ni bukan tereka besi, bukan tereka temaga, tereka akhirat elok ni tereka yang Allah Ta'ala ambil harta benda kita. Harta benda kita duk sayang sangat tak wisakat tu, bila kita mati dengan tidak wisakat, Allah Ta'ala ambil harta tu juga dijadikan tereka panah, gonyong atas belakang kita, gonyong atas muka kita, mudah sayang sangat apa namanya harta benda ni ambil dalam bentuk tereka panah.
Jadi kita duk cari harta siang mana pagi petang balas ngawal ke diri, tiba-tiba harta tu jadi anak kita, ada ke mana sabar? Sudi itu mana sudi kita? Jadi supaya kita tidak distereka oleh Allah dengan harta benda kita sendiri, maka harta benda kita cari itu mestilah infak fi sabilillah. Kemudian infak di sini mengikut tafsirnya ialah beri zakat. Dan sikit lagi dia sebut zakat saja jaka, dia kata ada lagi yang lain. ولهذا التشديد صار من مهمات الدين الكشف عن أصل الزكاة. Oleh kerana ancaman, kecaman, kemarahan yang begini hebat, maka kata dia terjadilah daripada keperluan agama ini kita mesti buka rahsia zakat. Oleh kerana Allah Ta'ala beri kecaman begitu hebat, maka menjadi kewajipan alim ulama tolong wayak rahsia zakat ini secara terbuka, ini secara jelas. Wa ma'aniha zahirah wal batinah, dan makna-makna zakat, maksud zakat baik dari segi zahir dan dari segi batin. Zahir zakatnya belah mana, batin zakatnya belah mana, menjadi kewajipan alim ulama buka rahsia ini sepenuhnya. Wa fi dzalika fusul. Sallallahu alaihi wasallam.